Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Memulakan berita mengenai situasi banjir di Sarawak. Seramai 46 penduduk dari 5 keluarga di Kampung Seduan Jaya dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS, Dewan Kampung Jeriah susulan banjir yang berlaku di kawasan itu sejak Selasa. Prihatin dengan nasib mangsa, Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nangka Dr. Anwar Rabai turun padang pada Rabu untuk meninjau dan membantu menyelaras bantuan kepada mereka yang terjejas. Menurutnya, masalah peparitan serta hujan lebat yang turun sejak Selasa menjadi punca berlakunya banjir di situ. Sehubungan itu, beliau menggesa penduduk yang terjejas untuk segera berpindah. Masalahnya ada yang tinggal di rumah 2 tingkat, jadi yang sebelah atas tidak mahu pindah. Tapi atas nasihat terbomba demi keselamatan malam ini, so air nampaknya walaupun tidak naik dengan cepat, tapi belum turun. Disebab itu kita nasihatkan mereka lebih baik pindah semua sekali. Baiknya tinggal di atas ataupun yang tinggal di bawah, disebabkan ada yang mempunyai baby, anak kecil. Jadi disyaratkan pindah, dan juga ada yang orang tua. Kita tahu takut ada yang jatuh sakit yang malam ini, susah untuk pihak keselamatan atau pihak bomba untuk memindahkan mereka jika ada berlakunya masalah kesihatan sebelah malam. Sementara itu, tiada penambahan jumlah mangsa dilaporkan pihak Angkatan Pertahanan Awam bahagian Sibu setakat Rabu. Operasi pemindahan mangsa turut dibantu anggota bomba dan penyelamat Sibu. Sementara itu, penduduk di beberapa buah kampung di Matu dinasihatkan agar berjaga-jaga berikutan kenaikan paras air akibat hujan lebat yang turun sejak Rabu. Menurut laporan dari Angkatan Pertahanan Awam APM daerah Matu pada Khamis, antara kawasan berisiko banjir adalah Kampung Jemureng yang menunjukkan tren peningkatan air di kawasan Zon 4 Sungai Naga. Dua lagi kawasan iaitu Kampung Bertong, Matu dan Kampung Sekaan Besar masih dalam keadaan terkawal. Menurut pihak APM lagi, meskipun paras air di daerah Matu masih terkawal, namun penduduk khususnya di 3 kawasan berkenaan dinasihatkan agar mengambil langkah berjaga-jaga kerana keadaan taburan hujan yang tidak menentu. Selain itu, semua sekolah dan jalan utama di daerah Matu tidak dinaiki air dan dalam keadaan terkawal. Turut sama membuat pemantauan ialah anggota dari Balai Bomba daerah Daro. Jawatan Kuasa Bencana daerah Matu juga telah bersiap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Berita selanjutnya, Menteri Muda, Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Laya, Datuk Gerald Rentap Jabu, menyempurnakan penyerahan cek kepada beberapa pihak Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK, Biro Wanita dan beberapa badan bukan kerajaan NGO bertempat di Pusat Khidmat Dun Laya pada Rabu. Cek tersebut merupakan sumbangan daripada beliau sendiri dan Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat. Para penerima cek adalah seperti yang tertera. Majlis tersebut diadakan secara ringkas tanpa ucapan rasmi dengan kehadiran yang minimum dan diwakili oleh beberapa wakil daripada setiap penerima cek tersebut dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Para penerima dalam pada itu merakamkan ucapan terima kasih kepada Adun Layar dan Ahli Parlimen Betong atas keprihatinan menyediakan peruntukan dana bagi mereka untuk meneruskan pelaksanaan aktiviti dan keperluan organisasi dalam memerangi pandemik COVID-19. Selanjutnya di Mukah, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian, Royston Valentine, mahu projek transformasi luar bandar RTP yang dilaksanakan mempunyai kualiti yang memberi impak kepada komuniti dan meliputi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Telian. Justru beliau menggesa kerjasama daripada semua agensi untuk sama-sama membantu dalam memastikan pelaksanaan RTP mengikut spesifikasi yang telah digariskan serta dilaksana seperti mana yang telah dirancang. Beliau berkata demikian semasa menghadiri taklimat bagi projek RTP Dun Telian di Bilik Mesyuarat Tingkat 1 Menara Perhin Setia Raja Mukah pada Selasa. Perbincangan tersebut telah dipengerusikan oleh pemangku residen bahagian Mukah, Syari Saili berkaitan projek RTP yang dilaksanakan di Dun Telian. Terdahulu diadakan perjumpaan pergerakan pemuda Dun Dalat bersama pemuda Dun Telian dan Dun Bandingan bertempat di Pusat Khidmat Dun Telian. Perjumpaan tersebut bertujuan membincangkan pengisian program penyelarasan santai belia bersama pemimpin yang akan dihadiri oleh Menteri Muda di Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Keusahawan Datuk Gerald Rentap Jabu pada 14 Januari ini di Kingwood Hotel Mukah. Ke perkembangan berikut, keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memansuhkan pengisian borang enter Sarawak bagi pengembara warga negara Malaysia
yang tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dalam tempoh 14 hari diterima baik oleh rakyat di negeri ini. Malah orang ramai turut menyokong keputusan JPBN Sarawak mewajibkan borang pengisytiharan kesihatan atau e-health declaration form. Beberapa orang awam ketika ditemui kru unit komunikasi awam Sarawak menyokong keputusan tersebut bagi memudahkan kemasukan pengembara ke Sarawak. Okay, saya menyokong tindakan State Sarawak membuatkan pengisytiharan e-health declaration form mesti wajib diisi adalah disebabkan ianya perlu untuk mengetahui sekiranya seseorang itu terkena jangkitan, so akan dapat detect dia punya kerusi di mana dia duduk sewaktu berada di kapal terbang, di dalam kapal terbang, dan juga dapat kita akan tahu dia punya kesihatan sewaktu itu, sama ada dia ada minor health problem ataupun any issue regarding health. Bagi pendapat saya, pemansuhan Enter Sarawak oleh SDMC adalah langkah yang sangat bagus, khususnya bagi rakyat tempatan yang ingin kembali, kerana ianya memudahkan perjalanan mereka untuk balik. Tapi dengan itu, saya percaya rakyat Sarawak pun perlu lengkap vaksinasi kedua untuk masuk ke Sarawak. Selain itu, ia juga memudahkan sektor-sektor lain juga, bukan saja dari segi family, sektor-sektor kerajaan swasta, memudahkan lagi kerja mereka untuk masuk ke Sarawak jika ada urusan di Sarawak. Laporan seterusnya, pelbagai sektor bakal menerima manfaat apabila lebih banyak kelonggaran diberikan bagi sektor-sektor di Sarawak setelah beralih ke Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4. Tinjauan kru unit komunikasi awam Sarawak di sekitar Kuching pada Khamis mendapati orang awam terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Rata-rata mereka mempraktikkan SOP seperti penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan memeriksa suhu selain mengimbas QR Code di aplikasi MySejahtera. Sementara itu, peralihan fasa ini juga memberi kelegaan kepada pengusaha catering di negeri ini apabila kerajaan telah membenarkan untuk mengadakan majlis kenduri kahwin. Pemilik Mutiara Catering Nur Farizah Noraini Muhammad Yaakob berkata, selepas pengumuman kerajaan yang membenarkan beralih ke fasa 4 PPN dan membolehkan majlis sosial diadakan, ramai bakal pengantin mula membuat tempahan. Okay, perasaan kami bersyukurlah sebab dapat nerima kini tu catering tempahan pun banyak juga, orang terutama kenduri kahwin. Alhamdulillah ada peningkatan, lepas tu tempahan pun banyak juga. Setiap hujung minggu lah ada tempahan. Bagi Munirah pula, beliau bersyukur dan gembira dengan kelonggaran yang telah diumumkan oleh kerajaan kerana ia akan memudahkan penganjuran majlis-majlis sosial. Kami bersyukur dan gembira bila BPN Fasa 4 tu banyak sektor-sektor dah dibenarkan. Lebih-lebih lagi sektor majlis sosial. Benda yang memang ditunggu oleh semua pengantin lah. Lagi-lagi dibenarkan jemput SOP yang mengikut kapasiti 50% yang memang beri benefit untuk sidak pengantin. Tapi SOP berlupa juga. Walaupun sidak kerajaan dah longgar untuk fasa 4 tu, SOP pun harus dipatuhi juga. Okey. Sekian edisi malam bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Jaga kebersihan diri, keselamatan diri dan sentiasa amalkan SOP di mana sahaja anda berada bagi mengelak jangkitan COVID-19. Salam UKAS. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa,
grandma, parents, aunties, and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation, and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gathering.